Up Samban. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Ahmad Abukori bin Maizan, wartawan untuk TVPSS episod ke-11. Pada hari ini, Sekolah Kebangsaan Taman Rasah Jaya mengadakan mesyuarat PIBG kali yang ke-30 setelah 2 tahun tidak mengadakannya. Jom kita lihat situasinya. Assalamualaikum. Saya Puan Zurina dilantik sebagai YDP PIBG SKTRJ yang baru. Bolehkah Puan nyatakan perasaan Puan setelah dilantik sebagai YDP PIBG? Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Terima kasih saya ucapkan pertamanya kepada TVPSS untuk temu bual ni. Jadi kalau tanya perasaan saya, alhamdulillah lah. Yang penting kita telah selamat melaksanakan AGM yang telah lama tertangguh. Dan alhamdulillah barisan jawatankuasa PIBG baru telah dilantik. Dan mudah-mudahan ini adalah satu titik permulaan untuk kita terus rangka, okay, dan laksanakan apa sahaja rancangan-rancangan yang telah kita rancang sebelum ini. Terus, apakah wawasan atau harapan Puan untuk PIBG SKTRJ? Harapan saya ialah agar PIBG terus menjadi jambatan untuk memastikan sokongan dalam apa jua aktiviti sekolah dapat dilaksanakan dengan baik. Dan diharapkan dengan hubungan yang baik antara ibu bapa, guru, segala apa yang kita hasratkan, pihak sekolah hasratkan dapat dicapai, especially dari segi kecemerlangan dan kemenjadian anak-anak di SKTRJ. Terima kasih Puan. Okey, sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis yang berbahagia Tuan Haji Nur Azam bin Haji Nayan, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Seremban, Yang Berusaha Encik Ahmad Sukrimi bin Muhammad Darus, Guru Besar SK Taman Rasah Jaya, yang dihormati barisan jawatankuasa PIBG sesi 2021 dan sesi 2021, sesi 2022, guru-guru penolong kanan, guru-guru seterusnya, semua ibu bapa, waris pelajar dan hadirin hadirat sekalian. Mudik ke hulu mendayung sampan, sampan diikat di tepi JP. Kepada Tuhan kesyukuran kita panjatkan peluang diberi bertemu di sini. Alhamdulillah, dengan izin dan kurnianya dapat kita berkumpul pada pagi ini bagi menjayakan mesyuarat agung PIBG SK Taman Rasah Jaya kali ke-30. Kali terakhir kita bertemu ialah pada 1 Februari 2020. Okay, dan selepas itu, 2 tahun selepas itu kita ada mesyuarat sebab pandemik. Jadi pada waktu itu jawatankuasa PIBG sesi 2020 telah melantik Encik Muhammad Nasiruddin selaku YDP yang baru. Namun kita merancang, Tuhan juga merancang pada Mac ataupun April
2020 Cik Nasiruddin telah diuji dengan ujian kesihatan dan sehingga kini beliau berada dalam keadaan koma. Jadi dalam kesepakatan yang kita ada, saya telah diamanahkan untuk memangku tugas-tugas YDP sehinggalah jawatankuasa PIBG baru yang akan dilantik iaitu pada hari ini. Jadi sama-sama kita panjatkan doa, mudah-mudahan Allah beri kesembuhan, kesihatan yang baik kepada Cik Nasiruddin dan dimudahkan segala urusannya dan juga seluruh ahli keluarga beliau. Justru saya mewakili jawatankuasa PIBG SKT Taman Rasah Jaya mengalu-alukan kedatangan Ketua PPD Seremban Cik Tuan Haji Nur Azam, ibu bapa, waris pelajar dan semua yang ada di dalam Dewan pada hari ini. Saya juga ingin merakamkan setinggi-tinggi penghargaan kepada pihak sekolah, khususnya guru besar SK Taman Rasah Jaya Cikgu Supremi yang juga merupakan penasihat jawatankuasa PIBG, pihak pentadbir sekolah, semua guru dan AJK PIBG yang mewakili ibu bapa yang telah bertungkus lumus untuk menjayakan mesyuarat agung kali ke-30 pada hari ini. Dari Daik ke Tanjung Jati, sampan berlabuh bawa setanggi. Sungguhlah baik niat di hati, budir ditabur di sanjung tinggi. Hadirin dan hadirat yang saya hormati sekalian, PIBG adalah sangat sinonim dengan kerjasama pihak sekolah, khususnya guru, ibu bapa serta waris pelajar serta komuniti setempat. Berdepan dengan pelbagai cabaran di pasca pandemik, saya percaya kerjasama ni kita perlu terus eratkan, kukuhkan. Bermula dengan awal 2020, pandemik yang melanda negara telah menghalang pelbagai rancangan yang telah dirancang oleh pihak sekolah. Dan pandemik ini juga telah merubah landscape pendidikan negara. Sudah tentu anak-anak kita yang bersekolah di sini adalah orang kata apa? Entiti yang menerima kesan terbesar. Okey, mereka menerima kesan terbesar berdepan dengan situasi ini. Jadi kini kita tengok situasi beransur pulih. Oleh itu, bagi memastikan perancangan pihak sekolah berjaya dilaksanakan demi kemenjadian anak-anak kita supaya menjadi manusia yang berilmu, beradab dan bermanfaat, saya menyeru agar kita semua terus memberi sokongan kepada pihak sekolah dan ambil peduli didik anak-anak kita tanpa henti, semai nilai agar mereka sentiasa berbudi. Dengan para guru kita santuni dan PIBG seharusnya terus menjadi jambatan dalam pastikan suasana ini harmoni. Hadirin dan hadirat sekalian, hari ini Mesyuarat Agung kali ke-30 akan memilih jawatankuasa PIBG yang baru. Saya mewakili jawatankuasa PIBG sesi 2020-2021, 2021-2022 mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada pihak sekolah, khususnya barisan pentadbir sekolah, AJK PIBG yang mewakili ibu bapa serta guru-guru yang telah memberikan kerjasama yang sangat baik sewaktu kita semua menunaikan amanah yang telah diberi. Berdepan pelbagai kengkangan akibat pandemik, bukan satu yang mudah untuk kita laksanakan apa yang kita rancang. Namun saya percaya kami semua telah membantu semampu yang mungkin. Tapi meskipun ada cabaran, alhamdulillah kita juga berjaya melaksanakan pelbagai aktiviti. Jadi saya nak rakamkan ribuan terima kasih khususnya kepada semua ibu bapa waris pelajar yang telah memberi sokongan, khususnya apabila kita melaksanakan aktiviti, membuat kutipan, sumbangan dan sebagainya dalam membantu anak-anak murid dan keluarga yang terkesan akibat pandemik. Jadi kepada pihak sekolah, saya percaya jawatankuasa PIBG yang bakal dilantik kelak beserta ibu bapa, semua ibu bapa waris anak-anak sangat komited dan akan sentiasa komited memberi sokongan kepada pihak sekolah dalam memastikan kecemerlangan anak-anak murid di SKTRJ. Bulat air kerana pembentung, bulat manusia kerana muafakat. Jadi sama-sama kita teruskan permuafakatan ini dalam usaha kita meningkatkan mutu pengajaran di sekolah dan juga pengajaran anak-anak kita, insya-Allah. Sekian saja, terima kasih. Yang Besar Tuan Haji Nur Azam bin Haji Nayan, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Seremban,
Yang dihormati Puan Zurina binti Maknen, Naib Yang di-Pertua PIBG SK Taman Rasah Jaya serta barisan jawatan kuasa. Yang dihormati Puan Sarjan Major Zalili binti Muhammad Zaki, Pegawai Perhubungan Polis Sekolah ya dari PDRM, guru-guru penolong kanan, rakan-rakan guru serta ibu bapa yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi lebih dahulu saya ingin merakamkan ribuan terima kasih kepada Tuan Haji Nur Azam, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Seremban kerana sudi hadir ke majlis pada pagi ini. Terima kasih banyak Tuan. Jadi ini merupakan kunjungan pertama Tuan PPD ke sekolah kita ya, dan saya mengalu-alukan kehadiran beliau dan saya amat berterima kasih kepada beliau kerana sudi hadir. Selalunya bila kita hantar surat pada PPD ini, PPD selalu dia hantar wakil, tapi ini ketua PPD sendiri datang. Terima kasih banyak-banyak Tuan. Dan Tuan tengok sendirilah lepas ni ya. Kita tengok sendiri apa yang ada ke sekolah ni Tuan ya. Jadi itu sebabnya pentingnya Tuan PPD ni datang ya. Jadi terima kasih, dan juga saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan perempuan walaupun mungkin tuan-tuan dan perempuan dalam keadaan yang agak sibuk sikit pada pagi ini ya, tapi tuan-tuan dan perempuan dapat hadir pada pagi ini. Ya, jadi semalam hujan lebat, petir semua sebagainya kan. Memang kita pun menjangkakan mungkinlah tak ramai yang akan hadir. Tapi beginilah keadaan mana-mana sekolah sekalipun. Jadi yang datang ni pun sebenarnya untuk apa? Untuk anak-anak kita. Ya, untuk anak-anak kita, kebajikan anak kita dan memastikan anak-anak kita ni berjaya ya dalam pelajaran di sekolah kita. Ya. Jadi itu ucapan saya ya Tuan ya. Saya tak ada pakai teks Tuan. Saya ni mana teragak je. Macam Tuan kan lebih kurang. Ya, membujur lalu melintang patah. Ya. Mana yang teragak tu itu ya saya apa? Saya singgah situ ya. Jadi memang tak ada teks semua. Jadi saya ingin menekankan tentang tadi yang pertama tadi ialah tentang PIBG, Mesyuarat Agung PIBG. Ya, sebenarnya pada tahun 2020 kita adakan mesyuarat. Pada bulan Februari tak salah saya. Jadi 2021 hanya 1 tahun saja kita tak dapat menjalankan PIBG sekolah Mesyuarat Agung. Kerana apa? Kerana pada ketika itu surat telah dikeluarkan oleh pihak kementerian dan jabatan, ditangguhkan sampai bulan 6 ya. Kemudian selepas itu pula ada lagi satu surat mengatakan dibawa ke depan lagi tapi tak juga boleh buat. Itu masa tu pandemik lah ya. Jadi pada awal tahun 2022 saya nak buat pada awal tahun pasal saya tak nak terlampau lama sangat. Tetapi ada di arahan mengatakan masa tu murid-murid tahun 1 belum masuk lagi. Jadi kita tak dapat nak buat ya. Jadi sekarang ni murid-murid tahun 1 dah masuk, semuanya dah ada dan insya-Allah ya. Dan alhamdulillah lah hari ni kita dapat menjayakan Mesyuarat Agung PIBG. Baik, seterusnya tadi tentang YDP kita lah tentang YDP kita ya. Tadi Puan Zurina pun dah cakap ya. Dia hanya memegang jawatan YDP selama 2 ke 3 bulan sahaja. Selepas itu beliau telah diserang serangan jantung dan dia ada brain damage ya. Brain damage maknanya otaknya mengalami kerosakan dan sampai sekarang masih lagi koma ya. Itu yang menyebabkan sebenarnya Encik Nasaruddin ni seorang yang cukup berusaha, maknanya selalu datang sekolah ya. Tapi oleh kerana serangan jantung itu ya, beliau macam itulah keadaannya sekarang ni. Kita pun tak dapat bersama beliau. Okey. Jadi sekolah ni tuan-tuan dan puan, kalau saya nak cakap lah ya, banyak kejayaan-kejayaan yang telah kita capai. Terus terang saya cakap ya. Tetapi sekolah kita ni kita tak export, bukan maknanya kita tak viralkan sangat kejayaan-kejayaan kita di dalam Telegram ataupun WhatsApp. Tetapi kejayaan cukup banyak ya. Jadi saya sebenarnya amat berterima kasih kepada guru-guru sekolah ni tuan ya. Jadi kepada JPK pun memang cukup baik, beri kerjasama yang sangat baik. Guru-guru pun semua sangat baik. Itu kadang-kadang orang tak tahu Rasah Jaya ni macam banyak masalah je kan. Tapi sebenarnya kita sonyap tu bukan banyak masalah. Sonyap tu kita buat supaya orang-orang semua tak
tak ada mengatur kita, ya. Jadi sebenarnya bagus, ya, guru-guru cukup rajin, committed, ya. Jadi kalau tuan ada nampak surat daripada sekolah ni nak naik jadi GPK ke, tuan sokong lah. Ya, memang bagus. Saya sendiri sokong, ya. Kalau saya dah sokong tu, tuan sokong je lah, ya. Jadi pasal memang ada yang minta tahun lepas ni, tapi sampai sekarang tak dapat lagi. Jadi kalau tuan tengok nampak daripada Rasah Jaya tu, itu maknanya saya sokong. Memang cikgu tu committed sangat, ya. Okey. Jadi yang telah membuat sumbangan, ya, untuk kita punya cabutan bertuah untuk menggalakkan ibu bapa datang, ya. Tapi inilah, ya. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih, ya, kepada yang menyumbang, ya, Puan Zurina dan juga semua jawatan kuasa, Cik Tiru, ya, dan juga kepada yang lain-lain lah kutipan. Kita ada 39, ya, 39 cabutan bertuah pada hari ini. Jadi tuan-tuan jangan balik dulu, ya. Jangan balik pula kan, tak dapat pula kan cabutan bertuah tu, ya. Jangan balik dulu sampai habis mesyuarat baru boleh balik. Okey. Baik tuan. Jadi saya nak beritahu sekolah ni juga ada kolaborasi, ya, dengan sekolah antarabangsa, iaitu sekolah Korea Selatan. Ini siapa yang ramai cerita Korea ni kan? Ini sekolah di Korea, ya. Kita berkolaborasi dengan dia, iaitu sekolah Hancheon Elementary School, Jeju Island, Korea Selatan, ya. Dan hari ini pun kita ada program sebenarnya dengan sekolah ni, ya. Jadi kita program ni kita namakan LCOP tuan, ya. LCOP iaitu Apex Learning Community Builders. Jadi memang kita selalu berhubung, dan baru-baru ni kita ada buat satu video dengan pihak Jeju Island, ya, pihak sekolah ni lah, ya. Bagaimana kita menghasilkan lemang ataupun membuat lemang, ya, iaitu tradisional lah, dan dia pun mengantar dengan dia punya tradisional punya makanan, ya. Jadi kita sentiasa berhubung dengan mereka, ya, tentang persekolahan kita di sini, ya, SK Zaman Rasah Jaya dengan Hancheon Elementary School, ya. Hancheon Elementary School ni Jeju Island, Korea Selatan. Jadi untuk makluman tuan, dan juga tuan-tuan yang hadir pada hari inilah, saya menyeru supaya apabila kita memohon sumbangan PIBG, tuan-tuan dapatlah, ya, memberikan sumbangan ataupun menjelaskan sumbangan ini, ya. Kita menghadapi masalah, selama saya berada di sini, ramai di antara ibu bapa yang tidak mahu menyumbang, ya, sumbangan PIBG ni. Walaupun dia merupakan sumbangan, tetapi sebenarnya banyak perkara-perkara yang kita perlu lakukan untuk sekolah, ya. Baru-baru ni saja, minggu ni saja, tuan-tuan, kalau tuan-tuan nak saya beritahu, inilah dia, minggu ni saja pihak sekolah terpaksa keluarkan RM1,000, ya, untuk memperbaiki kerosakan yang ada. Contoh yang pertama sekali adalah tentang internet kita, ya, yang ada line tu kat luar ni mula dipanjat oleh kera lah, monyet, ya, beruk ni, ya. Jadi dia panjat dan bergayut kat situ, dia gigit, putus, ya, putus. Kemudian kita panggil TM datang, sambung balik, ya. 2 hari tahan, dia bergayut sekali lagi, dia gigit, putus lagi. Lepas tu TM dah joran. TM joran ni mana TM tak nak datang ni lah, dia anggap kita tak dapat buat apa-apa pasal monyet selalu kacau. Dia suruh panggil kontraktor. Kontraktor nak RM500 untuk menyambung wire tersebut, ya, buat wire baru dan disalut wire tu dengan benda salutan lah, supaya bila monyet bergayut kat situ, dia tak dapat nak gigit, putuskan, ya. 500 kontraktor minta, kita pun terpaksa bagi. Kalau tak, internet tak ada, kita tak boleh nak buat kerja, ya. Sekolah pun tak boleh nak buat kerja, ya. Kemudian itu 500. Baru ni kita punya tandas, ya, tandas perempuan belah atas ni rosak, najis dah naik ke atas, ya, pasal tersumbat. Tersumbat ni yang cerita lah, ya. Bukan kali ni dia tersumbat, banyak kali tersumbat, ya. Yang tersumbat kali ni pihak yang membuat tu dia nakkan 500 pasal dia nak buat bypass. 500 campur 500, 1000. Dan 1000 ni kita bukan minta daripada PIBG pun, ya. Kita terpaksa cari duit sendiri.
Kan minta pada PIBG banyak-banyak apa, PIBG berponing kat kepala kan. Jadi kita keluar cari duit sendiri untuk keluarkan RM1,000 untuk membaiki. Itu baru 1-2 tu. Ya. Lepas ni pula yang tersumbat sana, tersumbat sini, macam-macam, pipe pecah, dengan apa, flash patah, dengan flash rebah dan sebagainya, macam-macam. Ya, itu semuanya kita tak boleh tunggu. Kita kena segerakan supaya anak-anak tuan-tuan ni dapat belajar kat sini dengan lebih sempurna, ya, dengan lebih baik lagi. Ya. Ini mungkin tuan PPD dongalah ni, biasalah tuan dengan. Tapi saya tak adalah nak mengagakkan tuan nak bagi semua dah tuan. Ya. Tapi kena faham, saya nak cakap dengan parent ni, ya, supaya menyumbang, ya, supaya menyumbang duit PIBG ni RM70. Ya, RM70 campur RM10 duit curriculum RM80. Satu keluarga, ya, RM70 tu untuk PIBG, RM10 tu untuk co-curriculum. Ya, dan kita ada lebih kurang 600 keluarga. Kalau 600 keluarga, kalau semua menjelaskan, kita ada 48,000 setahun. Ya, 48,000 lebih kurang setahun. Tetapi yang menyumbang kadang-kadang tak sampai 20,000 pun. Ya, tak sampai 20,000, 15,000, 20,000 macam tu lah. Yang lain-lain semua tak nak menyumbang. Jadi kat sekolah ada wang lah, sekolah inilah. Sebenarnya tak ada. Kita terpaksa cari sendiri duit, ya, untuk membaiki macam-macam kerosakan. Kalau di rumah tuan-tuan pun, sebiji rumah pun, ya, ada dalam tu 4, 5 orang, 6 orang ke, ini rosak, itu rosak. Ini 900 lebih orang. 900 lebih orang menggunakan macam-macam prasarana sekolah ni. Kejap tu patah, sekejap ni rosak, kejap tu tersumbat, macam-macam kita kena baiki. Ya. Jadi tolonglah tuan-tuan dan puan-puan, jelaskanlah. Bukan kita nak apa, saya merayu supaya kita ada wang sedikit. Mungkin dengan ada yang wang, kita boleh buat sesuatu untuk anak tuan-tuan dan puan-puan. Tapi kalau tanah dah tersumbat, dan anak-anak sendiri pun tak nak masuk, dah jijik, macam mana nak buat? Kita kena segera kan. Ya. Itu belum lagi yang macam-macam yang besar-besar. Itu yang besar-besar tu saya bisik dengan Tuan Haji Azam yang lepas ni. Itu yang besar-besar lah. Yang kecil-kecil ni saya cakap dengan tuan-tuan. Ya, kecil pun, tapi sebenarnya kecil ni pun banyak duit yang diperlukan untuk membaiki. Ya. Jadi tuan-tuan cakaplah dengan orang-orang cakap, tak payah ada sumbang dah. Itu sekolah dah ada duit. Ya, sekolah ada wang. Tak ada dah. Ya. Kita dengan apa bangunan yang kita nak jaga. Berapa bangunan yang kita nak jaga, 900 lebih budak murid. 800 lebih, 851 sekarang ni murid kita. 851. Cikgu lagi campur dengan AKP lagi, kita ada 70 lebih. Dengan pekerja sekali, dah 900 lebih orang menggunakan tandas sekolah kita, menggunakan macam-macam prasarana sekolah kita. Jadi saya harap tuan-tuan dapat menyumbang, berilah kerjasama yang baik untuk kemajuan anak-anak murid kita juga. Anak-anak tuan-tuan juga kita buat tu. Jadi itu belum lagi masalah air tuan. Masalah air semenjak saya ada kat sini 2 kali dah. Tangki air ni, blok A dengan blok C ni 2 kali dah nak botolkan. Bukan botol pasal apa? Pasal burung merpati banyak masuk mandi-manda dalam tu. Dia berenang-renang dalam tu, dia cukur lalu lomeh mati. Bila mati dalam tu, makin lama makin banyak. Dia lomeh dalam tu mati. Dia mula dia mandi macam orang mandi kat pesta tu lah. Dekat teluk, dekat mana apa ni, jatah tu kan, jatah mana, latar mana tu kan. Alalah dia mati. Mati dalam tu makin hari makin banyak. Dan air yang keluar daripada pipe tu berbau busuk. Bau busuk. Kita terpaksa panggil kontraktor untuk bersihkan tangki-tangki yang ada kat atas tu dengan lumpur, selutnya yang banyak, dengan burung merpati yang banyak mati dalam tu. Kita bayar sendiri. Kita cari duit sendiri, kita bayar sendiri. Kalau tak, air tu busuk, kita tak boleh. Nak minum pun tak boleh, nak ambil semayang pun tak boleh. Itulah cikgu-cikgu yang minum, terpaksa kat minum nak buat air. Tapi masaklah dulu. Itu yang banyak cikgu-cikgu pinau kepala tu. Bila dah banyak benar kan, dalam tu banyak mati kan, burung merpati, pinau kepala je cikgu minum air tu. Itu sebab kita terpaksa buat. Bukan kita main blok ni. Blok ni baru ni itu hari. Air, kalau ada je budak sekejap gunakan air, habis. Satu hari tak ada air. Satu hari tak ada air. Kita nak tunggu, pasal sini ada tangki, ada 4 tangki tak salah saya. Ada 4 tangki ke 3 tangki. Dan tangki yang selalu digunakan ialah tangki yang bawah ni. Yang blok bawah ni. Blok bawah ni ramai budak-budak pergi ke sini. Kejap habis air. Kemudian air yang naik daripada atas,
dia akan melalui tangki yang pertama dulu. Jadi tangki yang ketiga, keempat ni, dia akan lambat penuh, mengambil masa sehari 2 hari untuk penuh. Barulah tak ada air. Jadi bila ada air tu barulah boleh digunakan. Ada air. Jadi tak ada air sini. Kita terpaksa panggil kontraktor untuk buat bypass, untuk naikkan air tu terus ke tangki nombor 4, supaya air tu dapat digunakan oleh pelajar-pelajar di blok yang ni, blok bawah. Itu semua duit sendiri. Duit. Kadang-kadang cikgu-cikgu pun keluar duit, tuan-tuan. Ini bukan cakap main-main. Banyak benda-benda yang berlaku di sekolah ni, cikgu-cikgu sendiri yang menyumbang. Jadi itulah dia. Banyak perkara-perkara yang kita kena lakukan, dan saya harap tuan-tuan janganlah persoalkan RM70 ataupun RM80 yang nak disumbangkan pada pihak sekolah. Untuk kejayaan anak-anak kita juga, kita beri sumbangan lagi, kita beri hadiah kepada pemenang-pemenang dan juga siapa yang ambil bahagian. Pada hari Selasa ni kita ada merentas desa. Jadi Mesyuarat Agung PAB, Mesyuarat Agung Majlis Guru Besar, tuan, saya lewat sikitlah. Pasal saya nak lepaskan dan saya nak pemenang dulu. Pada hari Selasa ni Mesyuarat Agung Majlis Guru Besar. Dan kejayaan yang banyak yang kita dapati, macam tahun lepas kita menang pemenang. Ini saya sebut yang atas sajalah. Sebenarnya banyak pemenang ni. Tahun lepas peringkat ketiga kebangsaan, poetry writing, Adrian Joel. Lepas tu yang lain pun ada banyaklah kejayaan, tapi yang ni yang terbaik dah peringkat kebangsaan. Ini pun pihak jabatan pun sedia maklum ni, dia pun ada ucap tahniah. Kemudian negeri pun kita ada Johan, kedua, ketiga, keempat pun banyaklah, daerah pun lagi banyak. Dan tahun ni juga, tahun lepas sekolah ni tak pernah dapat cemerlang audit, tuan. Tapi tahun lepas kita dapat cemerlang audit. Jadi itulah kejayaan-kejayaan sekolah, dan kita sentiasa berhubung dengan ibu bapa. Segala masalah yang timbul, tuan-tuan datanglah secara baik, secara baik, jumpa dengan GPK, jumpa dengan cikgu dan jumpa dengan saya. Janganlah datang nak menyerang. Tak ada anda tuan-tuan tu dah. Jadi datang elok-elok, kita sama-sama selesaikan masalah. Jangan datang menyerang. Pasal kalau kita hubungan kita tak baik, kita jadi susah. Antara cikgu dengan pelajar, dengan ibu bapa ni jadi susah. Jadi datanglah secara baik, kita selesaikan masalah kita secara baik. Jadi tuan, itu saja ucapan saya pada pagi ni. Jadi tolonglah tuan ulas sikit, akan bantulah saya sikit. Okey, itu terima kasih banyak-banyak. Jadi saya ucapkan ribuan terima kasih kepada semua hadirin hadir pada pagi ini. Terima kasih pada tuan PPD, Tuan Haji Nur Azam, Terima kasih banyak-banyaklah. Jadi itu saja ucapan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan durian bersama pulut, duduk bersembang atas serambi. Tampillah tuan, kami menjemput bersama ucapan kata perasmi. Untuk tidak melengahkan masa, marilah kita bersama-sama mendengar ucapan perasmian yang akan disampaikan oleh Yang Berusaha Tuan Haji Nur Azam bin Haji Nayan, Ketua Pegawai Pendidikan Daerah Seremban. Majlis dengan segala hormat dan takzim mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Salam PPD Seremban Peneraju Kecemalangan Zaki Semataman. Salam ABC 2.0 ambil peduli bina hubungan cipta kejayaan. Salam 4I, ikhlas, ihsan, itqan, istiqamah. Ab sabat, ab negara. Yang berusaha Encik Ahmad Sukrimi bin Muhammad Terus, Guru Besar SK Taman Nusajaya. Yang berusaha Puan Surina binti Maknin, Naib Yang Dipertua PIBG SK Taman Nusajaya. Yang berusaha Sedia Meja Zalini binti Muhammad Zaki, Pegawai Perhubungan Sekolah PDRM. Penolong-penolong kanan SK Taman Rasa Jaya, Aljawatan Kuasa PIBG, rakan-rakan guru, ibu bapa, tuan-tuan dan puan-puan dalam hati Allah sekalian.
Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izin dan limpah kurnianya maka pada hari ini dapat kita sama-sama dalam mesyuarat agung PIBG SK Taman Rasa Jaya bagi kali ke-30. Terlebih dahulu saya ucapkan syabas tahniah kepada Penguasa yang berjaya mengadakan mesyuarat agung kali ke-30 ya pada tahun ini. Dan saya juga nak ucapkan syabas tahniah kepada tuan-tuan yang hadir pada hari ini. Pada saya, ibu bapa yang hadir pada hari ini ialah ibu bapa yang cemerlang. Beri tepukan gemuruh kepada kita. Saya amat tertariklah dengan apa yang disuarakan oleh Cikgu Supremi ya. Sebenarnya apa yang di luar tu memang betul tuan-tuan. Sebab saya juga dulu ialah pengetua SMK Seremban 2. Saya juga lalui apa yang disebut oleh Cikgu Supremi itu memang betul. Itulah yang dialami oleh pihak sekolah ya, dalam setiap kali dalam mesyuarat agung yang hadir hanya mereka yang nak melihat anak mereka cemerlang saja yang hadir untuk mesyuarat agung PIBG. Jadi sebab itu saya suka katakan mereka yang hadir hari ini adalah mereka yang cemerlang. Ibu bapa ni akan datang banyaknya biasanya bila time ada dapat duit RM100, kemudiannya bila ada keputusan peperiksaan kan, ataupun hanya kadang berkaitan dengan akademik saja. Tapi bab-bab lain ni dia tak ambil peduli. Ini yang berlaku lah tuan-tuan. Sebab itu patut cara ni kita dah kena ubah. Kita tak boleh. Sebab pada saya kecemerlangan anak-anak kita ni bukannya terletak pada seorang saja. Sebenarnya semua main peranan. Ya, dari barisan sekolah, ya, pengurusan sekolah, rakan guru, kemudian ibu bapa, komuniti, kemudian rakan sebaya, dan yang paling penting ialah anak-anak kita. Jadi salah satu daripada untuk kecemerlangan anak-anak kita ni ialah ibu bapa. Sebab itu pada saya ibu bapa sangat penting dalam memastikan kecemerlangan anak-anak. Ya. Jadi pada saya semua ibu bapa ialah guru. Semua ibu bapa ialah guru. Sebab guru yang pertama anak-anak kita ni ialah ibu bapa. Sebab itu mesyuarat agung hari ini kita buat ini ialah nak bersama-sama dengan guru. Bagaimana yang boleh membantu rakan-rakan guru saya, membantu pengurusan sekolah, ya, bagaimana nak kita nak mengurus anak kita. Tuan-tuan, kita mengurus anak kita yang lahir satu mak satu ayah ni pun macam-macam perangai tuan-tuan. Ni satu mak satu ayah, macam-macam perangai. Yang ini lain, yang ini lain. Saya anak kembar saya pun tak sama dia punya. Orang kata kembar sama, Acah dan anak kembar saya pun tak sama. Dia kita rasa pada satu mak satu ayah tu tuan-tuan. Apatah lagi kalau kita dekat sekolah, ya, dengan dalam satu kelas kalau biasanya paling kurang pun 35 ke 38 orang ataupun ada 40 orang paling kurang. Dengan lain mak, lain bapa, lain budaya, dengan cara besar dia, lokaliti tempat dia tak sama tuan-tuan. Begitulah yang dihadapi oleh rakan-rakan guru saya di sekolah ni tuan-tuan. Kalau 40 orang macam-macam. Jadi memang kadang-kadang saya tak nafikan, bukan saya kata rakan guru saya bagus, bukan saya kata bahawa pengurusan sekolah ni bagus, tetapi dalam mengurus ni tuan-tuan, kadang-kadang ya kita kadang terlepas, kadang terluar kata, kadang-kadang terusik dan sebagainya. Sebab itu apa yang Cikgu Sudirman kata tadi itu betul lah tuan-tuan. Ada masalah datang bincang. Bukan kita datang kalau orang Islam kata datang ke tempat atau melosaknya atau melu salahkan. Sebab kita akan jadi bangau-bangau tuan-tuan. Ya, kita akan jadi bangau-bangau saling salah menyalah antara satu sama lain, dan kesan yang tak baiklah anak kita. Mungkin tuan-tuan datang dekat sekolah marah dan sebagainya, ya, marah-marah dekat sekolah, tuan-tuan menang 10-15 minit tuan bangga. Tetapi kesannya pada anak kita yang nak duduk kat sini 6 tahun tuan-tuan. Sebab apa? Apabila rakan guru ni hati dia kalau dah terluka tuan-tuan, dia terluka ni dia akan rasa dah tak ada dah keikhlasan untuk mengajar tu dah tak ada. Jadi mungkin rakan-rakan jangan sik ni anak ni tak boleh togur ni. Togur nanti susah kita. Kadang-kadang mak bapak ada ICU incon. Itu yang membimbangkan kita. Sebab dulu, kalau masyarakat dulu, zaman kita dulu, zaman saya lah dulu tuan-tuan, beranak seorang tapi menjaga ramai. Tapi sekarang ni, beranak ramai, menjaga seorang. Ini kita. Tuan-tuan faham maksud saya ni tuan-tuan Sebab tak boleh nak tegur. Sekarang tak boleh tegur. Tegur je sikit je, ni salah umum. Lotih saja meja kita nak menguruskannya. Ya tuan-tuan Sebab report mesti ambil. Aduan mesti dia ambil. Report kalau dia tak buat report, tak nak ambil report. Dia pergi buat report kat balai lain pula. Dia kata, balai ni tak nak terima report. Dah dia pula kena jawab pula lagi. Jadi dia nak tak nak kena ambil. Dan dia mesti siasat, mesti buat. Inilah timbul masalah tuan-tuan. Jadi kesan dia pada anak kita lah tuan-tuan. Bila rakan guru kita dah tak selesa, dia akan bagi tu pada rakan lain. Jangan usik ni, jangan buat ni. Akhirnya tak sampai matlamat tuan-tuan. Kesian anak-anak kita.
Saya suruh lihat begitu tuan-tuan. Sebab ini berlaku saya di sekolah menengah. Dia sama juga sekolah rendah. Cemerlangnya sekolah menengah berpunca daripada sekolah rendah. Bukannya sebab sekolah menengah tu cemerlang, tidak, sekolah rendah. Sebab anak kita bermula daripada sekolah rendah tuan-tuan. Sebab itu pada saya, kecemerlangan itu bila capai kejayaan semua kat SPM, betul, SPM jaya. Bukannya sebab sekolah menengah tu, bukan sebabnya guru SPM, guru Tetan 5 yang mengajar tu, tapi daripada guru sekolah rendah tuan-tuan. Sebab guru sekolah rendah lah yang mengajar didik, dia mula daripada situlah tuan-tuan. Jadi sebab itu kita ni kerjaan tu bersama. Sebab itu saya kata kecemerlangan tu kita kerjaan kita bersama. Sama-sama, mak bapak kena sama-sama. Jadi pada saya datang jumpa macam selesaikan. Memanglah tuan-tuan, adalah kita jari pun panjang pendek tuan-tuan. Jari pun panjang pendek. Tak ada yang sama banyak. Tapi setiap tu main peranan. Ada watak ibu, watak telunjuk, watak hantu, watak manis, watak kelengket. Dia memang ada. Kita dalam organisasi kita semua ada macam tu. Memang saya tak nafikan. Tapi bagaimana kita boleh bersama kalau kita dalam satu matlamat utama, kita boleh jadi sangat padu, sangat kuat. Ya, kalau kepalanya tu betul, kalau ibu lah kan. Kita ni kalau tak ada ibu susah ni tuan-tuan. Mana kepala sekolah lah. Kalau tak ada ibu ni nak angkat benda pun susah tuan-tuan. Tapi kalau satu hilang kita masih boleh angkat lagi. Satu hilang kita boleh angkat lagi. Tapi kalau ibu hilang habis. Jadi bila ibu ni datang luka dan sebagainya, datang tak nak bercara lagi tuan-tuan, habis. Jadi maksud saya dekat sini tuan-tuan, ya, kita ni sebagai masyarakat sebagai ni, kita kena bersama-sama dengan sekolah nak pastikan kecemerlangan sekolah. Baik itu saya suka bercakap bila bercakap dengan ibu bapa, saya beritahu semua ibu bapa ialah guru. So jangan kita tulis jari kat sana, tidak. Kita sekarang macam mana kita boleh nak ajar kita? Macam mana kita tidak? Dan saya juga suka kata kepada rakan-rakan guru saya, bila saya bersama dengan rakan guru, dan hari ini sebab PIBD, Persatuan Ibu Bapa dan Guru, dan rakan-rakan guru ada dekat sini, dan saya suka menggunakan kata rakan-rakan guru. Mereka adalah rakan-rakan saya. Betul saya ketua, itu kelebihan sikit je Allah Ta'ala bagi saya nanti sebagai PPD. Mati saya tuan-tuan, orang uruskan juga. Masa lahir pun orang urus, mati pun saya pun orang akan uruskan. Dan saya nak bertemu Allah Ta'ala nanti ialah amal ibadat yang saya nak bawa. Itu saja tuan-tuan. Tak ada beza dia kata ni. Saya sebagai PPD ke dan sebagainya nak kata orang semua nak jobo, nak belagak, tak ada tuan-tuan. Ya. Jadi sebagai ketua, saya juga nak nasihatkan rakan-rakan guru saya tuan-tuan. Semua guru ialah ibu bapa. Jangan kata kita bukan ibu bapa. Kita pun ada anak. Tak ada ibu bapa yang nak melihat anaknya tak cemerlang. Tuan-tuan kena ingat kat itu, rakan-rakan guru. Sebab apa mak bapak bila datang mengadu dan sebagainya? Sebab mungkin ada kekurangan kelemahan daripada pihak kita. Kita pihak pengurusan, saya juga ada kekurangan, ada kelemahan. Jadi bila mak bapak mengadu dan sebagainya, kita dengar apa yang kita boleh selesaikan, apa yang kita boleh bantukan, macam mana kita boleh bersama. Jangan kita pun memasakkan anak pun kena Cina-Cina kita. Kalau kita anak kita orang buat macam tu pun tuan-tuan, kita akan marah. Sebab kita ada anak. Kita juga kena rasa gitu tuan-tuan. Sebab semua guru ialah ibu bapa. Jadi bagaimana kita nak selesai ni, kita kena duduk kita balik sama-sama dengar. Tak ada ibu bapa yang nak tengok anak dia tak berjaya. Tak ada. Semua nak tengok. Kita sendiri pun kalau boleh, kalau orang ajar anak kita lebih kurang, kita pun marah. Saya kalau orang ajar anak saya lebih kurang pun saya marah. Sebab itu bila saya mengajar dulu tuan-tuan, buat betul-betul, bukan main-main. Sebab saya sudah letak diri saya tak nak orang ajar anak saya macam tu. What you give, you get back. Remember that. Apa yang kita buat ni tuan-tuan, akan dapat balik. Kita buat tak betul, kita akan dapat balik tuan-tuan. Jadi semua rakan-rakan guru, saya nak ingatkan juga, kita juga ialah ibu bapa. So sepatutnya kita juga duduk bersama-sama, kita dengar. Baik itu saya suka kata juga pada rakan-rakan pengetua guru besar, ya, dengar juga pandangan daripada rakan guru kita. Sebab itu tanggungjawab rakan-rakan guru ialah please inform the boss, advise the boss. Bos bukan semua betul, saya bukan semua betul. Sebab itu apa yang ditegur oleh PGB dan sebagainya, ya, tuan-tuan, PGB maksudnya pengetua dan guru besar, pada saya ambil. Ada benda yang boleh saya ambil betulkan. Mungkin saya tak nampak, saya nampak dekat sini je, tapi mereka nampak macam ni kat belakang saya. Jadi saya ambil. Mana yang boleh saya bantu, tuan-tuan. Mana boleh saya perbaiki, saya akan perbaiki tuan-tuan. Jadi begitu jugalah PGB. Kalau rakan guru, maklumkan dan sebagainya, mungkin kita kena tengok. So ada benda kita tak nampak. Tapi saya nak bagi tahu tuan-tuan lah. Saya nak bagi tuan-tuan, sebenarnya rakan guru saya di SK Taman Rasah Jaya ni tuan-tuan, ialah rakan guru yang cemerlang tuan-tuan. Tidak beri tepukan yang gemuruh kepada mereka. Mereka telah laksanakan tugas dengan tanggungjawab dengan baik tuan-tuan. Ya, sebab saya berani kata begitu tuan-tuan, ya. Dalam 2 tahun kami hadapi tuan-tuan sangat seksa tuan-tuan.
Saya sendiri menjadi PBD pun tuan-tuan semasa itu berlaku masa dalam zaman pandemik tuan-tuan. Tahun 2020 saya jadi PBD. Memang rasa sakit tuan-tuan, penat. Kena marah, kenapa? Daripada kementerian, daripada saya kena terima tuan-tuan. Sebab apa tidak? Kita benda yang baru tuan-tuan, benda banyak tak tahu. Katanya PGB pun kena marah. Saya pun kena marah PGB. Apa benda patut kena buat? PGB marah pada cikgu. Cikgu pula marah lagi pada pelajar. Ya? Pelajar marah pula mak bapak. Dan mak bapak marah cikgu. Dia balik je tu. Dia pun putar balik. Sebab pada masa itu kita menghadapi benda yang tak pernah kita alami. Kita tak tahu apa nak buat. Sekarang kenapa kita boleh? Sebab kita dah boleh sesuaikan. Kita dah tahu macam mana nak menghadapi. Dan sebab itu saya kata rakan guru saya ialah rakan guru yang hebat, rakan guru yang cemerlang dan laksanakan tugas tanggungjawab sebaik yang mungkin tuan-tuan. Yang memang saya tak nafikan ada kekurangan, kelemahan dan kami sekarang sedang perbaiki. Sebab itu kalau dalam pendidikan ni tuan-tuan, kita ada sebab catch-up plan 1, catch-up plan 2, catch-up plan 3. Ya, berkaitan bagaimana mungkin ada anak-anak kita yang tercicir, mungkin anak-anak kita yang tak dapat pembelajaran. Sekarang ni kita tengah buat ni tuan-tuan. Dan kami BPD sedang kejar sekarang ni di sekolah-sekolah. Apa tiap? Kejar pengetua besar. Pengetua besar kejar cikgu. Apa yang mana untuk pelajar-pelajar tercicir. Dan cikgu kejar pula pelajar ni. Dapatkan pelajar. Nak pastikan bahawa pelajar-pelajar ini dia dapat pendidikan sepatutnya. Dia dapat hak dia tuan-tuan. Sekarang ni kita tengah buat tuan-tuan. Bagilah masa pada rakan guru saya. Ya. Di masa rakan guru saya bagi BPD, kami akan datang pergi bantu. Kita akan datang, kita akan membimbing. Sebab tu saya cakap dengan pegawai saya tuan-tuan. Saya tak kali dalam saya berjumpa dengan pegawai saya beritahu. Pahai sekolah, saya ni 9 tuan-tuan, saya bukan 9 tuan-tuan ya. Pahai sekolah, kalau kita nak tengok keburukan, kelemahan dia, masuk pintu pagar je kita dah nampak dah. Tapi kalau kita pergi nak tengok apa kecemerlangan dan kehebatannya, kita akan nampak. Jadi pergi sekolah, bantu bukan melutu, bimbing bukan melembing. Saya tak nak. Apa kita boleh bantu sekolah? Apa kita boleh bimbing sekolah? Itu je. Begitu jugalah saya harap daripada pihak sekolah dan juga rakan-rakan guru, apabila dibimbing, dibantu, terima. Mungkin ada mungkin teguran dan sebagainya perlu kita perbaiki. Sebab kita bukan sempurna tuan-tuan. Kita kena setiap hari kena upgrade diri kita, kena upgrade ilmu kita. Sebab kadang-kadang kita dengan satu hala je kita punya. Mungkin akan tengok bantu daripada yang lain-lain, dia akan ajar kita, akan meningkatkan lagi kita ni kemahiran. Sebab itu saya minta ya, rakan-rakan pastikan kalau PGB mengadu guru besar, pastikan bahawa pelajar boleh belajar, cikgu boleh mengajar. Itu dua benda yang penting. Dan saya cakap pada pegawai saya pun begitu. Pastikan dua ni. Pelajar boleh belajar, cikgu boleh mengajar. Dan tanggungjawab kita pastikan apa dia? Ini yang tadi yang Cikgu Sukimi sebut tadi. Masalah-masalah yang timbul, dia terpaksa kena urus benda ni. Terima kasih Cikgu Sukimi. Ya, saya BPD ada duit, saya bagi. Tak ada duit, saya nak sekolah laporkan kepada saya. Bagi tahu dan saya punya tindakan saya akan hantar ke jabatan. Jadi jangan senyap, jangan diam. Saya tak tahu, saya tak dapat nak tengok. Sebab itu saya kata, kenapa saya pilih hari ini kat sekolah? Sebab saya belum pernah sampai lagi kat sekolah ini. Hari itu masa masuk, semasa tutup. Pandemik masa itu, tak boleh. Jadi bila peluang dapat hari ini, saya dapat masuk. Sebab tu saya kata saya nak jumpa dengan rakan-rakan, dapat bercakap dengan tuan-tuan. Sebab tu apa yang saya minta, pihak sekolah hantar laporan ke PPD. PPD pula nanti akan catat. Tak ada duit, saya hantar, bantu. Tak ada duit, saya akan hantar ke jabatan. Kalaulah apa-apa isu yang timbul sebagai, Cikgu Sukimi dah boleh basuh tangan dah. Dia tak bersalah dalam ni. Sebab dia dah maklum pada BPD. Saya dah hantar laporan ni kepada BPD. Saya tengok dia punya lepas. Ya, betul, dia dah hantar. Saya pula tengok, saya dah hantar ke? Saya tak ada duit, saya tak boleh bantu. Saya tak boleh diam begitu. Apa tindakan saya? Saya kena hantar ke jabatan. So, bila saya dah maklum pada jabatan untuk tindakan. Jadi kalau apa berlaku, saya pun dapat tangan juga. So, jabatan ni. Jabatan pula minta pada kementerian. Jadi makna ada tindakan-tindakan yang kita ambil. Masalahnya, kalaulah kita tidak ambil tindakan, kita tak berhati, kita diam, biar buat tak tu. Jadi saya minta bagi tahu saya betul. Saya pun cakap, saya tak dapat laporan. Ini akan bertanggungjawab. Jadi ada benda-benda yang mana kita minta kerjasama dengan PIBG ni tuan-tuan. Ya, dalam membantu mungkin kerja-kerja yang kecil. Kerja-kerja yang besar ni, naknya saya tak tahulah. Daerah Semban ni tuan-tuan, ada 162 buah sekolah. Sekolah rendah aja ada 113 buah sekolah.
Dan baru-baru ni tuan-tuan, masa-masa pandemik ni tuan-tuan, saya nak bagi tuan-tuan paip pocah bawah tanah mana bumbung pula tercabut dan sebagainya. Memang daerah Semban lah ni banyak tuan-tuan. Saya dah tak tahu nak buat macam mana dia buat kecemasan. Kecemas saya orang Kelantan kata. Kecemasan, kita pun tak tahu apa kecemasan katakan. Kecemasan ni tuan-tuan, saya nak bagi tahu tuan-tuan. Terpaksa tuan-tuan, yang bumbung tercabut saya kena betulkan segera. Tak boleh ya, sebab dia hujan. Yang pecah bawah tanah, air pecah bawah tanah, kan tidak nanti tenggelam nanti bangunan. Kena betulkan. Okey. Ini yang hukum. Sama juga sekarang isu bom merpati. Saya nak malu pada tuan-tuan isu bom merpati ya tuan-tuan. Kadang-kadang orang boleh salah kata. Kenapa bom merpati boleh dekat bangunan? Macam mana kita nak jawab tuan-tuan? Sebab itu akhirnya kita akan jawab, bangunan memang kerajaan punya, tapi burung merpati tak ada orang punya. Akhirnya kita tak usah cakap begitu tuan-tuan. Kita menalang ke? Apa benda kita nalang macam mana? Jadi kita kena bagi tahu. Takkan saya nak salahkan Cikgu Zulkifli, kenapa kau pergi bola burung merpati ni? Tak adil tuan-tuan. Betul tak tuan-tuan? Sebab dia bukannya ni, dia tak ada tuan. Nak ngalau, nak show kita halau, kamu dia datang balik. Kita nak buat macam mana? Sebab itu Cikgu Zulkifli sabarlah. Kan? Ya. Dekat mana yang boleh tu boleh, mana tak maklumkan saja masa itu kita mungkin ada, dia tak tahan lama. Sebab saya mengalami itu masa di Semban Jaya 2 dulu tuan-tuan. Sebab kadang-kadang ada tukang bagi-bagi burung makan ni. Ya, masa saya kat Semban Jaya 2 dulu tu, ada penduduk kat situ dia bagi burung tu makan. Burung tu tak pergi kat rumah dia bagi kat bangunan tinggi. Jadi memang rosaklah tuan-tuan. Ya. Jadi apa-apa kerosakan dan sebagainya maklum, ada duit saya bantu. Memang setakat ini memang dah banyak ni saya yang hantar yang pecah bawah mana yang sempit saya bantu tuan-tuan. Dia sebenarnya sebab Jaya Bahasa Taman Rasah Jaya ni jangan salah hantarlah, insya-Allah saya dalam saya punya ni perhatian saya. Saya bukannya ahli parlimen, saya bukannya ahli politik. Saya tak boleh nak janji saya akan nak ni. Tetapi tuan-tuan, saya tahu ada kita mohon kepada ahli parlimen dan sebagainya, saya sokong. Semua yang minta dan semua saya sokong. Ya, tak ada saya tak sokong. Tapi kalau yang minta aircon dan sebagainya, dia terpaksa kena ikut ada syarat-syarat peraturan dia dan sebagainya lah. Dia kena panggilkan CKR, kita tak boleh ubah bangunan sesuka hati. Ada peraturan-peraturan dia tuan-tuan. Jadi itu saya nak maklumkan kepada tuan-tuan lah. Apa yang disebut. Itu juga tadi yang cikgu sebut, ya, cikgu-cikgu dia cemerlang dan sebagainya. Tak apa, hantar bagi nama pada saya. Mana yang rakan-rakan yang perlu layak, lepas kita naik makan, kita akan bagi. InsyaAllah ada peluang saya. Dan saya pun memang mencari orang. Saya nak orang bekerja. Saya tak nak orang nak pangkat tetapi dia tak nak pegang tanggungjawab. Saya tak mahu. Saya nak bila pegang pangkat dan dia juga kena pegang tanggungjawab. Okey, itu yang kita nak. Bukannya sekarang pegang pangkat betul jobo tak tentu hala biar apa semua, saya tak nak. Saya tak suka tuan-tuan. Sebab kita pegang pangkat ni itu ialah amanah. Sebab itu tuan-tuan, saya besar cakap dengan rakan-rakan PGB, rakan-rakan guru. Sebab itu kalau tuan-tuan dengar saya punya ucapan saya awal-awal tadi, saya sebut ya, salam PBD Seremban, peneraju kecemerlangan Sahti Sematlamat. Ya, kami nak jadi sebagai peneraju kecemerlangan dan kita mesti Sahti Sematlamat. Mesti hala tuju kita sama. Kita tak boleh, saya tak boleh baik seorang-seorang tuan-tuan. Saya tak boleh mengurus PBD Seremban ni seorang-seorang. Saya perlukan semua orang. Saya perlukan rakan PGB. Saya perlukan semua rakan-rakan guru, perlukan tuan-tuan juga, ya ibu bapa, untuk sebagai peneraju kecemerlangan untuk mencemerlangkan daerah Seremban ni tuan-tuan. Kenapa saya kata up Seremban? Up Seremban tu unggul prestasi Seremban. Unggul prestasi Seremban, unggullah prestasi Negeri Sembilan. Kalau jatuhlah prestasi Negeri Seremban, jatuhlah prestasi Negeri Sembilan. Sebab apa? Negeri Seremban ni tuan-tuan, 5 buah daerah gabung pun dia tak boleh atasi Seremban. Bilangan pelajar aja ada 104,000 tuan-tuan. 104,741 orang. Itu bilangan pelajar. Cikgu dia ada 8,872. Itu cikgu. Dengan AKP dia 1,781. Tuan-tuan nak bayang tu. Yang 5 daerah tu gabung pun, pelajar-pelajar dia gabung pun 80,000. Kita juga tak. Jadi maknanya tuan-tuan, 52% adalah daripada Seremban. Sebab itu Seremban sangat mainkan peranan penting. Sebab itu saya perlukan tuan-tuan untuk sama-sama untuk bantu saya, sama-sama untuk membantu Cikgu Zulkifli, membantu rakan-rakan guru untuk memastikan kecemerlangan anak-anak kita tuan-tuan. Sebab itu sumbangan setakat RM70, RM80 tu tuan-tuan,
Tuan-tuan anggap macam sebulan bagi RM10 je tuan-tuan. Dia baru RM8 je tuan-tuan. Kita habis duit rokok tuan-tuan. Duit rokok kita habis, rokok satu kotak tu saya tak pernah isap rokok, saya tak tahu tuan-tuan. Saya ingat ada dalam RM80 dah. Kan? Itu habis ke asap itu tuan. Tu orang yang merokok ni saya suruh cakap kat sekolah ke mana pun rakan-rakan saya, jangan marah kan saya cakap. Merokok ni saya kata, tak merokok. Lepas tu tak erti nak jaga merokok, adab merokok tadi kan. Main merokok aja main asap merokok tebak kat orang dia tak hormat orang merokok. Tak hormat kat orang. Lepas tu dah tak tu pam buangan dia punya buk tepi kan. Lepas tu dah tu tak hijab lah kita. Twist lah tu. Lepas tu saya hajar dia macam kata. Saya hajar awak cara merokok yang betul walaupun saya tak merokok. Pertama, awak letak tangan awak sini, nak buang habuk dia tak ada. Sampai habis kat punting dia tu, kan? Lepas tu selesai, tolan sekali dengan punting-punting dengan habuk rokok sekali. Tak ada isu bersepah hanya punting rokok dan juga habuk rokok. Dan orang lain pun tak marah. Saya cakap dulu. Semasa saya di Seremban 2 dulu tuan-tuan, kita ada pot untuk cikgu isap rokok. Sebenarnya cikgu tak boleh isap rokok dekat dalam kawasan sekolah, dilarang sekali. Tapi saya tahu orang merokok ni tuan-tuan, kalau kita tak bagi dia akan mengelinting tuan-tuan. Dia akan mula macam Parkinson. Kena bagi tuan-tuan. Terutama kalau dia lepas makan. Masa puasa dah tak ada masalah. Masa lepas buka tuan-tuan tengok. Kalau siapa suami yang isap rokok atau isteri dia isap rokok, tengoklah mengelinting tak gelinting dia tu. Dia apa? Ya. Tak ada dia nak kerja sembahyang dulu dah. Merokok dulu dia akan kerja. Dapat tu sepam 2 pam tu. Tuan-tuan tengok tu meleleh mata tuan-tuan. Baik tu masa saya ada pot dia. Bagi kat sini ujung betul-betul kat ujung tu saya ada dekat ni. Kat sini je kotak. Kalau awak merokok dalam tandas dalam apa semua, saya kata lepas ni saya akan runtuhkan pot. Sebab saya nak elakkan daripada rakan guru pula kalau dia tak merokok pula dah payah dia keluar semua dia keluar daripada kawasan sekolah dah tak cari tak jumpa lagi dah tuan-tuan. Pergi tak kembali lagi. Itu yang saya susah hati pula tuan-tuan. Jadi kita sedia. Jadi ini ialah budi bicara. Walau bagaimanapun dia terikat dengan peraturan dan sebagainya. Kalaulah kata datang jabat kesihatan datang tangkap dia dekat pot itu, saya akan cuci tangan juga. You tanggungjawablah siapa suruh you merokok situ. Ni pot tempat rokok, saya sediakan pot, saya bukan suruh you merokok. Saya sediakan tempat merokok aja. Saya tak suruh you merokok. Saya sediakan tempat aja. You fikir-fikirlah. Setakat ini belum ada yang kena tangkap lah tuan-tuan. Jadi sebenarnya tuan-tuan saya nak maklum sebab apa yang berlaku ni isu macam-macam lah tuan-tuan kan? Jadi saya minta kerjasama tuan-tuan lah. Kita habis duit merokok aja lebih daripada tu. Tapi untuk ke anak-anak kita tak boleh. Anggap itu pun lagi satu serakah kita lah tuan-tuan. Dia supaya nak membaiki gaji kita dan sebagainya. Sekarang RM80 tu tak ada apa. Bantulah sekolah tuan-tuan. Dan kemudiannya duit itu pun akan diaudit, dia akan ditengok. Bukannya main pergi suka-suka je sebarangan je. Ya, tak ada suka-suka tuan-tuan. Tapi saya tahu yang datang ni lah yang bayar munah. Kita kadang kita bercakap dengan orang yang datang ni, sebenarnya kita nak bercakap dengan orang yang tak datang tu. Betul tuan-tuan Kadang-kadang kita begitu menyangka semua, orang yang datang ni yang dapat. Yang tak bagi kerja sama yang tu yang tak datang tu, itu yang tak sampai. Ini mohon sampai. Jadi tuan-tuan sampai-sampaikanlah kepada mak bapak ni semua. Kalau boleh masukkan dalam itulah kita sembahkanlah tuan-tuan. Ya. Jadi saya nak maklum kepada tuan-tuan, ya, bahawa tanggungjawab ni kejayaan kecemerlangan anak-anak kita ni sama-sama. Tuan-tuan, saya dah disediakan teks. Saya kena baca teks ni tuan-tuan ya. Minta maaf Ibu Sumi Saya ni bahaya satu kalau saya tak baca teks tuan-tuan, saya boleh bercakap dalam masa 2 jam macam-macam. Bila saya bersama dengan rakan-rakan guru dalam sesi profesionalisme, saya boleh bercakap 3 jam tuan-tuan. Saya bercerita ialah tentang kerja buat. Kerja buat kita, tugas kita. Saya berceritalah tuan-tuan. Apa yang patut kita kena buat. Ya. Jadi ini saya kena bacalah teks ni tuan-tuan Minta maaf tuan-tuan saya baca teks ni. Ya. Kesian sekolah dah sediakan teks, lepas tu kita tak baca pula kan. Ponek dia berapa malam dia tak tidur kan nak buat teks ni. Ya. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, bersyukur kita kepada Ilahi kerana limpah kurnia dan izinnya dapat kita sama-sama berkumpul di pagi yang mulia ini sempena Mesyuarat Agung PIBG kali ke-30. Saya berbesar hati merakamkan ucapan terima kasih ya di atas jemputan ini dan seterusnya akan merasmikan Mesyuarat Agung PIBG sekolah ini. Tahniah dan syabas diucapkan kepada penasihat dan jawatan kuasa PIBG kerana telah merancang, mengelola dan seterusnya melaksanakan mesyuarat kali ini setelah tertangguh hampir 1 tahun.
Dan saya pun harapkanlah tuan-tuan ya, dalam mesyuarat tu nanti janganlah kita mesyuarat berdugang pula ya, meja, kursi terangkek dan sebagainya. Janganlah tuan-tuan ya. Sebab ini kita mesyuarat ni untuk kecemerlangan anak-anak kita tuan-tuan ya. Kita bersepakatlah tuan-tuan. Ya. Seperti semua sedia maklum, sekolah telah ditubuhkan pada tahun 1990 dan kini usianya telah mencecah tahun ke-32. Sekolah ini mempunyai 58 orang guru dan 7 orang staf sokongan. Saya difahamkan kini bilangan murid sekolah telah mencecah lebih kurang 850 orang, termasuk murid-murid prasekolah dan pendidikan khas. Berbagai kemudahan telah disediakan seperti pusat sumber sekolah, Mama City, studio RBT, Mama Sains, bilik seni, bilik muzik dan lain-lain, khas demi kecemerlangan murid-murid. Saya nak ambil kesempatan inilah, lupa nak ucap syabas tahniah kepada Cikgu Sukrimin dan rakan-rakan guru ya dari sekolah ni yang berjaya mencapai kecemerlangan dalam co-curriculum. Begitu juga dengan hubungan tadi kolaboratif yang dibuat bersama dengan negara Korea tadi. Bukan mudah tuan-tuan mungkin Cikgu Sukrimin mungkin dah pandai dah cakap Korea rasanya lah kan? Ya, maka Korea kan? Ya, jadi tahniahlah, bukan mudah tuan-tuan ya. Jadi makna sebenarnya satu yang saya minta, bukan kita nak riak ataupun kita takut kita macam nak jobor dan sebagainya, tapi kadang-kadang tuan-tuan kita perlu juga bakar kemenyan. Ya, bila bakar kemenyan ni tuan-tuan, bagi tahu kat orang supaya mak bapak dia ada rasa yakin. Mana mak bapak yang tak datang dia yakin dengan apa yang dicapai oleh pihak sekolah. Dia tahu. Jadi benda ni kena bagi tahu. Kalau kita tak bagi tahu, saya pun tak tahu. Tuan-tuan kena bagi tahu. Bukan maksud nak riak dan sebagainya. Tapi kita kena wawarkan. Ya, wawarkan benda yang baik, jangan wawarkan yang tak baik. Wawarkan baik. Kejayaan anak-anak kita itu sebagai satu penghargaan. Mungkin tuan-tuan boleh buatkan gambar dekat PIBG, letakkan gambar-gambar mereka yang cemerlang tu kat depan, itu kejayaan. Ya, kemudian dalam WhatsApp PIBG masukkan kejayaan anak-anak kita. Barulah mak bapak pada saya dia akan rasa, oh sekolah ni dah buat sesuatu, oh sekolah ni dah mencapai kejayaan ni, dan dia rasa dia perlu untuk menyumbang. Tapi kalau tuan-tuan senyap, dia tak bagi tahu, saya bimbang mak bapak kata, apa sekolah PM? Sekolah ambil apa ni? Cikgu ambil apa ni? Makan gaji buta je kok. Manis saya dengar tuan-tuan. Padahal kita dah berkecampui dah ni. Berketuntang lah kata orang, tak tentu halah kan. Nak buat kerja macam-macam kita buat. Tapi bila orang kata kita nak makan gaji buta, marah kita. Tapi silap pun bukan sebab kita tak war-warkan, kita tak bagi tahu. Sebab mak bapak nak masuk sekolah tak boleh sebarang-sebarang nak masuk. Kena bagi tahu. Bagi tahu pada PIBG, educate PIBG, bagi tahu pada rakan guru kita, guru kelas yang mungkin ada dalam WhatsApp guru tu kan, dengan ibu bapa, masukkan pencapaian anak-anak kita. Dan ini satu kebanggaan pada anak-anak kita. Dan bila nampak itu tuan-tuan, kita war-warkan, dan dia akan menaikkan semangat ibu bapa dan keyakinan ibu bapa terhadap sekolah tersebut. Bila ibu bapa yakin terhadap sekolah tersebut, dia automatik tuan-tuan, bab duit ni dia takkan. Ini dalam pengalaman yang sebab saya bukannya saya dua tuan-tuan, saya juga jadi pengetua di Bandar Baru Seting di Felda. Alhamdulillah lah, dengan keputusan pembesaan yang capai berjaya memecah angka 4 ya, pencapaian dalam co-curriculum, peringkat antarabangsa, peringkat bangsa semua. Dan saya war-warkan, bagi tahu kepada mak bapak. Bila kita bagi tahu mak bapak, kemudian saya letak anggapan pencapaian mak bapak semua. Jadi bila saya minta je sumbangan tuan-tuan, di Felda tuan-tuan, minta sumbangan tu di Felda, tak ada masalah, mereka datang bantu. Apatah lagi kita dekat bandar. Kat bandar ni mesti Seman 2 pun kita juga. Saya cakap dengan tuan-tuan, bila dia tengok pencapaian anak dia peringkat antarabangsa sebagainya, dia bagi, tak ada masalah. Hari pertama masa datang untuk pendaftar anak je mereka bagi. Saya kata sumbangan, saya tak paksa, mereka bagi. Yang sini RM80 je tuan-tuan. Ya, sekolah menengah ada lain. Saya minta sumbangan RM150, dia bagi. Itu RM150. Untuk yang kelas kecemerlangannya saya minta RM350, dia bagi. Tuan bayangkan, bila dia dapat duit tu, macam mana kita sebagai pengetua dengan aku, kita nak buat apa? Bagaimana nak cemerlangkan pelajar? Macam-macam program kita buat. Kelas tambahannya dengan bahan-bahan bagi semua. Memang saya lengkapkan semua. Dan kita bagi tahu, ni dia. Panggil PIBG semua, ni dia kita buat. Ini dia. Benda tak ada nak ambil, kita nak ambil duit dah. Saya nak minta maaf cakap tuan-tuan, tak ada cikgu-cikgu, pengundur, kebesar nak ambil duit, tak ada. Kita duit gaji yang kita dapat pun tak habis makan tuan-tuan. Bukan jobor, bukan riak, tapi nak bagi tahulah kita pun dapat duit. Kalau ada jugalah pengetua, guru besar, cikgu yang nak ambil juga duit PIBG, makan tu terdarah, memanglah tu tak betul.
kan? Itu makna dia ada something wrong dengan dia. Patut dia kena berhenti, tak layak jadi pengetua guru besar, tak layak jadi cikgu. So kita sebagai guru ni sepatutnya tuan-tuan, kita memang kita sumbangkan. Masa saya dekat Felda dulu pun tuan-tuan, asyik habis kat duit poket saya bagi pada pelajar. Kadang-kadang pelajar ni tak ada makan, tak ada, kita kena bagi. Tak rugilah tuan-tuan. Kita anggap macam anak kita anggap serokah kita. Kadang-kadang kita tu masuk kelas pun lewat 5 minit. Dia berjalan tu kan, berjalan tu nak naik tangga apa semua habis 5 minit. Itu sebenarnya tuan-tuan, itu masa budak. Kita dah ambil dah tu. Kita kena kira tu, semua kena. Sebab tu tuan-tuan, saya bila kalau Cikgu Sri buat untuk kelas tambah dan sebagainya, jangan berkira lah kita waktu kelas-kelas ni. Kalau suruh datang sekolah tu, jangan berkira lah. Sebab kita ni sebenarnya, cikgu ni, ya, kita sebenarnya tuan-tuan, kadang-kadang masa mengajar kita tu pun kita tak dapat lengkap. Kalau sekarang setengah jam, biasa kadang-kadang kita dapat 20 minit je. Itu tak masuk yang lain, mungkin ada kerja-kerja yang lain. Jadi kita kena bayar balik tuan-tuan, supaya menghalalkan gaji kita. Jadi saya bagi tahu pada rakan-rakan guru, terus pergi sumbangan, terus bantu anak kita. Jadi saya minta kerjasama tuan-tuan, ya. Mudah-mudahan ya dengan bantuan tuan-tuan ini ya akan meningkatkan lagi lah kecemerlangan. Jadi kena war-warkanlah. Bukan kita nak jobo, tapi nak bagi tahu. Ya, kena buat. Kesian rakan-rakan guru dah all out. Ya, anak-anak kita dah all out. Anak-anak kita buat baik. Mak bapak akan rasa bangga bila anak-anak dia cemerlang. Ya, jadi kena buat, kena bagi tahu. Ya. Jadi perlu kita fahami masyarakat PIBG merupakan satu bentuk permufakatan antara warga sekolah, pentadbir, guru-guru dan ibu bapa. Permufakatan semua ini diharapkan dapat membina kesepahaman tentang tugas dan tanggungjawab bersama dalam usaha untuk meningkatkan kualiti pengajaran guru-guru dan pembelajaran murid di sekolah. Permufakatan ini juga diharap dapat meningkatkan kerjasama dan perkongsian antara pihak sekolah, ibu bapa dan komuniti tempat. Dan samping itu, PIBG juga mempunyai peranan saling melengkapi terhadap fungsi Kementerian Pendidikan dalam menyediakan prasarana, kemudahan dan suasana sekolah yang kondusif kepada murid-murid dan guru-guru di sekolah. Selaras dengan anjakan ke-9 dalam 11 anjakan transformasi pendidikan negara, iaitu kerjasama ibu bapa, komuniti dan sekolah swasta secara meluas. Perlu kita telusuri dan fahami anjakan ke-9 Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013-2025, iaitu mengukuhkan dan memperkasakan lagi kerjasama antara ibu bapa dan guru-guru. Kajian antarabangsa menunjukkan dengan jelas bahawa proses pembelajaran turut berlaku di luar sekolah, termasuk di rumah dan dalam masyarakat Di Malaysia, kira-kira 1/4 daripada masa murid yang berumur antara 7 hingga 17 tahun dihabiskan di sekolah. Oleh itu, keutamaan kini adalah melakukan anjakan daripada pembelajaran sekolah kepada sistem pembelajaran dengan melibatkan ibu bapa, masyarakat, sektor swasta dan sektor sosial sebagai rakan dalam membantu pembelajaran murid. Sebagai contoh, dalam kajian OECD tentang PISA menunjukkan bahawa setengah aktiviti antara ibu bapa dengan anak seperti membaca bersama atau berbincang tentang aktiviti harian dapat meningkatkan keberhasilan murid secara signifikan tanpa mengambil kira latar belakang sosioekonomi. Kejayaan yang sangat kita harapkan melalui kerjasama antara ibu bapa dan guru ialah setiap ibu bapa akan menjadi rakan yang aktif dalam proses pembelajaran anak mereka. Bukan saja melalui aktiviti lazim seperti hari sukan atau perjumpaan 3 penjuru, tetapi juga menerusi persatuan ibu bapa dan guru yang menyediakan maklum falas tentang hal awal pengurusan berasaskan sekolah. Sekolah juga akan mempunyai rangkaian masyarakat dan sektor swasta sebagai rakan yang mampu memberikan sumbangan kepakaran kepada kemajuan sekolah. Pelibatan semua pihak berkepentingan ini akan mewujudkan ekosistem pembelajaran yang menegaskan kepentingan pengajaran ilmu, kemahiran dan nilai kepada murid sekolah. Sesungguhnya majlis berbagi ini amat bermakna di mana pihak sekolah dan ibu bapa dapat bertemu untuk berbincang dan mencari kata sepakat demi kepentingan dan masa depan anak-anak. Permufakatan semua inilah yang menjadi kunci kerjaan PIBG dan sekolah dengan mengambil kira batasan-batasan yang telah kita semua fahami. Ini saya nak maklum jugalah rakan-rakan PIBG, tuan-tuan, ialah membantu menyokong sekolah, bukannya masuk campur dalam pengurusan pentadbiran sekolah. Itu kena jelas. Ada masalah nanti bos bincang dengan pihak sekolah, sebab guru besar ni sebagai penasihat, bincanglah kalau ada dan sebagainya. Pengurusan pentadbiran sekolah itulah di bawah guru besar. So makna tuan-tuan bincang ada benda yang tak puas hati, bukan masuk campur dalam pengurusan, dalam urusan di sekolah. Itu jelas ni, saya minta bersama tuan-tuan. Ya, dan saya percaya bila tuan-tuan dengan cara yang betul dan sebagainya, saya kata tak ada masalah. Guru besar pun akan bagi kerjasama yang sangat baik. Ya.
Harus juga diingatkan kecemerlangan anak kita sebenarnya bermula di rumah. Sebagai ibu bapa, kita lah yang akan menentukan sama ada anak-anak kita terdidik dengan nilai yang murni dan mempunyai kekuatan dalaman untuk berhadapan dengan segala gejala negatif di luar. Sebab itu kita perlu polis. Ya, tuan-tuan. Kita nak bantuan polis. Saya nak polis, tuan-tuan. Saya sangat menghargai polis. Saya besar hasil duit polis. Saya besar di pusat latihan polis. Sebab tu disiplin saya memang disiplin polis. Dia dengan kuasa yang tak boleh pijak di pusat latihan polis Jalan Semarak di Kuala Lumpur. Dia tak boleh pijak, saya tak boleh semua. Abang saya polis, 3 orang polis abang saya. 3 orang polis. Jadi saya memang suasana polis. Saya pun sebenarnya nak jadi polis tapi tak dapat. Ya, tiba-tiba guru dah panggil saya pergi. Bila nak pergi jadi polis, abang saya kata, tak payahlah jadi polis, teruskanlah jadi guru. Alhamdulillah sampai dekat ke peringkat ini. Jadi berjayanya saya hari ni pun ialah hasil duit gaji polis. Jadi polis sangat penting. So saya minta bantuan lah, ya. Tolong tengokkan sekolah ni, tolong bantu. Kalau ada apa-apa isu yang berkaitan dengan anak, berkaitan dengan rakan-rakan guru saya, dia mana maklum kepada guru besar, mungkin boleh duduk bersama-sama supaya tidak timbullah isu saman menyaman sebagainya. Ya, kalau tuan-tuan tengok yang baru-baru ni berlaku, ya. Sakit kepala saya, tuan-tuan. Saya cakap, tuan-tuan, saya sakit kepala saya. Macam-macam berlaku. Dan timbul yang lain. Tapi kita tunggu je lah. Dan sebenarnya tak seronok apabila anak-anak kita dijatuhkan hukuman dan sebagainya, tuan-tuan, ya. Dia masa depan dia akan terjejas. Ya, kalau berlaku yang hari itu, baru-baru itu saya tak pernah cerita, saya lewat lah, tapi baru yang berlaku ni. Saya salah faham kat situ je, tuan-tuan. Kes bully dan sebagainya. Tuan-tuan tengok lah. Ya. Dia jadi kadang-kadang ada yang puak-puak lain mengambil kesempatan pula disebabkan dia perceraian suami isteri dan dia pun nak sungkitkan juga. Adalah lagi tu, tuan-tuan. Nak salahkan isteri pula, isteri tak pandai jaga anak. Dia nak ambil penjagaan anak, dia guna pula yang isu ni, tuan-tuan. Dia macam-macam, tuan-tuan. Jadi saya minta kerjasama, tuan-tuan, tolonglah. Ya, apa-apa duduk bincang lah dulu. So kita polis ada, so minta tolonglah. Hidup, jadi jangan kita ni lah. Kesian anak-anak kita, tuan-tuan. Kesian. So saya harap, ya, adanya perlu bantuan daripada polis untuk pastikan yang ni, ya, tuan-tuan. Okey, amat tidak adil untuk melepaskan tanggungjawab itu sewenang-wenangnya ke atas bahu guru dan pihak sekolah. Jadi kita sama-sama lah, tuan-tuan, ya, dalam mendidik anak-anak kita. Dalam konteks ini, PBJ sekolah perlu bersikap proaktif untuk menyumbang ke arah usaha tersebut selain daripada membantu dalam kebajikan murid, guru dan juga pembangunan sekolah. Sebelum saya mengakhiri ucapan saya, sekali lagi mengambil kesempatan ini mengucapkan terima kasih atas jemputan ke majlis pagi ini. Dan saya juga mengucapkan syabas dan tahniah kepada jawatankuasa PBJ yang bakal dipilih dan dilantik sebentar nanti. Dan harapan saya agar Masyarakat PBJ kali ke-30 ini akan dapat berjalan dengan lancar dan teratur. Saya juga ambil kesempatan ini, mohon maaf, mohon ampun tuan-tuan, ya, dalam ucapan saya. Kadang-kadang kita bercakap takut ada menyinggung perasaan dan sebagainya. Kadang-kadang cakap je telah tadi, apa yang saya teliti, itu saya cakap. Dan saya jenis orang yang tak suka sorok-sorok. Saya cakap terus terang, tak suka, tak suka, suka. Saya macam itulah. Sebab saya dah dibesarkan dalam suasana polis macam itu, tuan-tuan. Lepas tu rambut saya tak pernah pun panjang. Memang dah diajar, ya. Ayah saya pun begitu, arwah ayah saya pun dah ajar, ya. Jadi saya takut. Mungkin masa saya bercakap tadi, mungkin ada yang tersinggung dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf, tuan-tuan, ya. Tapi saya suka nak katakan di sini bahawa tuan-tuan jangan bimbang. Di bawah kepimpinan Cikgu Sudrimi bersama dengan pentadbiran dan juga rakan-rakan guru saya, insya-Allah anak-anak tuan-tuan selamat di bawah jagaan mereka. Ya, insya-Allah anak tuan-tuan akan dapat apa yang sepatutnya, hak mereka, insya-Allah, tuan-tuan. Yang penting ialah kita bersama-sama, tuan sokong, bantu Ibu Sudrimi, pentadbir dan juga rakan-rakan guru saya untuk memastikan kecemerlangan sekolah ini. Saya dah pergi pihak PBD, insya-Allah saya juga akan melihat dan tengok perkembangan, dan saya akan ikut semasa ke semasa, tuan-tuan. Jadi dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, ini saya merasmikan Masyarakat Agung PBD kali ke-30. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.
Jangan manis terus ditelan, pahit terus dibuang. Itu pikiran harus terenungkan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pada hari ini kami akan menidangkan lagu yang bertajuk Perfect. Yang akanlah I'm gonna love for me. Just like I am. Whatever I need, that I want to do. Cause these words are sweet and we fall in love, not knowing what it was. I could not give you up this time, but darling, just kiss me slow. Your eyes all I own, and in your eyes you're holding mine. Baby, I'm dancing in the dark, you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When you said you would have met, I just wondered in my breath. You heard it, and you perfect tonight. I found a woman, she's stronger than anyone I know. She shares my dream, my hope is something to share. I found a love, getting more than just my secret, getting love together together. Oh, we are so deep, but it's so in love, fighting against your heart. I know I'll be alright this time. Darling, just hold my hand, be mine, I'll be your man. I see my future in your eyes. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. When I saw you in a dress, looking so beautiful, I don't deserve this. Letting you look perfect tonight. Baby, I'm dancing in the dark with you between my arms, barefoot on the grass, listening to our favorite song. And I saw everything when I see perfect. I don't deserve it. You perfect tonight. Thank you. Banyaknya sampah, lalat, lipas, tikus. Weh, busuknya. Kenapa sampah ni dibuang rata-rata ya? Tak dapat saya nak bermain di tempat ini. Hai, sedih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walaupun keadaan hujan lebat yang berterusan lebih dari 1 jam telah menyebabkan beberapa lokasi di ibu kota naiki air dan menyebabkan banjir, saya melaporkan untuk
Datuk Astro Awana. Hadirin sekalian, ingat lagi tak peristiwa hitam yang melanda negara kita pada tahun 2021? Ya, banjir di Lembah Kelang. Bukan hanya di Lembah Kelang, tapi juga berlaku di negeri-negeri yang lain. Antara punca banjir ialah sampah sarap yang tersekat dan menyebabkan air tidak dapat dialirkan dengan sempurna. Kawan-kawan, tahu tak, saya baru pulang dari bercuti bersama keluarga tau. Maklumlah, sekarang kan fasa palihan akademik, bolehlah ke sana ke sini. Duit WSP pun dah masuk, apa lagi? Tapi saya berasa sangat sedih kerana kawasan pelancongan yang penuh dengan sampah. Di depan patung helang yang besar, ada sampah makanan ringan yang tidak dibuang. Ngotor buat malu saja pada pelancong dari luar negara. Kawan-kawan, saya nak tanya, kalau nampak sampah di tengah jalan, apa yang kawan-kawan akan lakukan? Cepat-cepat atau buat tak endah aja? Lemah. Kita kan umat Islam, berjati diri dan berbudi pekerti. Jangan kerana kita habis kotorlah alam yang indah ini. Selepas ini, mari kita amalkan budaya pantang nampak sampah. Nampak je, terus kutip. Okey semua? Firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Maksudnya, telah timbul berbagai kerosakan di darat dan di laut atas sebab apa yang dilakukan oleh tangan-tangan manusia. Surah Ar-Rum ayat 41. Berdasarkan ayat Quran tadi, benarlah kawan-kawan, kita dah punca kerosakan alam ini. Wahai alam nan permai, kau anugerah terindah dari pencipta. Namun kasihan kau alam, pohon hijau ditumbang, bukit tinggi ditarah, rakusnya manusia mengejar untung dunia. Kawan-kawan, tahu tak kalau alam ini boleh bercakap, pasti sedih kita mendengar luahan mereka. Wahai manusia, sudahlah terpokok di hutan ini. Saya sudah tiada tempat tinggal. Di manakah saya hendak mencari makanan? Blub, 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 blub. Wahai manusia, tolong, saya tidak boleh bernafas. Kenapa kalian tumpahkan minyak ke dalam air sungai ini? Saya ni dahulu bukit yang gagah tinggi, tapi sekarang habis digoda manusia. Malah ada juga yang membakar pokok-pokok di badan saya ini. Kawan-kawan tidak kasihankah? Jika kita masih lagi mengabaikan penjagaan alam sekitar, maka lebih banyak lagi lah bencana alam yang akan berlaku. Lebih mana lagi, anak cucu kita tidak akan dapat melihat keindahan yang semua jadi di masa akan datang. Alam dicipta indah, beraneka warna, jangan diambil mudah, kelak kita merana. Aku sayang bumi, bumiku sayang bumi, sayang bumi, bumiku sayang. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang malam tidur aku tak lena, makin lama makin rindu badannya. Oh rindu, rindu manja. Boleh jumpa buat apa nak tunda, tunda-tunda bila masa nak jumpa. Oh rindu, rindu gila.
lama kita berpisah, kan tak boleh